وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak cuba bincang satu tajuk yang penting juga, iaitu adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menaskan berkenaan dengan pelantikan khalifah, pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Apakah memang Nabi naskan? Nabi telah naskan secara jelaslah. Itu satu persoalan. Mungkin di kalangan kita persoalan ini tidak besar. Mungkin bagi setengah kita persoalan ini tidak besar. Tetapi bagi setengah-setengah golongan, persoalan Nabi melalui perintah Allah menaskan, mana sebut dengan dalil yang terang, mana siapa selepas Nabi ni yang akan menjadi khalifah ini, dia menjadi isu besar sampai ke hari inilah bagi setengah-setengah golongan. Misalnya kita kata puak-puak Syiah lah secara khususnya, memang dia sebut bahawa Allah telah menaskan, mana Sayyidina Ali itu sebenarnya menjadi khalifahnya sepatutnya, kerana telah dinaskan oleh Allah, telah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita cari tak jumpa dalam Quran pun tak ada sebut tu, dalam hadis pun tak ada sebut secara terang tu lah. Cuma puak-puak Syiah ni dia gunalah. Jadi sebab itulah mana penulis-penulis sirah ini mula menjadikan persoalan itu sebagai tajuk yang popular, sebagai tajuk yang penting, yang perlu diperjelaskan dan perlu dibincang, supaya umat Islam ni faham. Dalam lingkungan kita, umat Islam ini, kalau sebelum ini kita telah tahu dan kita telah bincang. Dan kalau kita belajar hadis, kita akan tengoklah secara khusus tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Banyak hadis-hadis, walaupun tidak secara terang, tidak secara nas lah kita kata, sebut bahawa selepas aku ni Abu Bakar, sebut terang gitu. Memang tak ada lagu tu, memang tak ada nas yang sebut gitu terang. Misalnya contohnya Nabi kata, aku lantik Abu Bakar selepas aku wafat ni, Abu Bakar lah yang akan mengganti aku khalifah. Khalifah maknanya selepas dia tu selalu. Tu. Sebab tu Sayyidina Umar tak main khalifah Nabi, sebab dia ni ganti Abu Bakar. Tapi lepas Nabi tahu Bakar, akhirnya khalifah lah, sebagai yang mengganti Nabi. Tapi secara umumnya kira khalifah lah Bakar tu. Sebab apa? Secara umum. Jadi melalui 11 hadis yang kita telah bincang dah sebelum ini, kalau kita perhati molek, misalnya dekat Nabi nak wafat, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Dan Abu Bakar sebut, Sayyidina Abu Bakar sebutnya umat Islam tak selain Abu Bakar, nak Abu Bakar juga. Dan Allah pun nak gitu. Itu isyarat-isyarat ke arah tu. Gitu. Jadi walau bagaimanapun, kita nak tahulah juga, sebab ada juga di kalangan umat Islam ini yang menganggap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau menjadi khalifah adalah berdasarkan kepada nas dalam hadis lah. Nas tu setara mana, kedudukan dia. Jadi dalam kitab ni dia ada sebut secara ringkas. Lepas ni kita akan bincang lah secara logik, secara munasabah, pandangan umat Islam, isyarat-isyarat hadis dan sebagainya. Walau bagaimanapun,
kita kena sedarlah, kita kena tahu bahawa perkara ini berlaku khilaf. Ada setengah-setengah kalangan umat Islam, ulama, yang kata sebenarnya lebih tinggi daripada makna isyarat itu. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, tidak isyarat dah tu. Tidak isyarat dah tu. Nampak jelas dah tu Sayyidina Abu Bakar yang sepatut jadi khalifah. Hak paling besar tu hak semaya tu, ketika Nabi sakit. Dan Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Kayak cerita dia lepas tu Nabi pergi ke di masjid tu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nak undur ke belakang, nak beri peluang Nabi jadi imam. Nabi kata, Nabi buat begitu. Nabi suruh Abu Bakar. Tak pernah ada sahabat lain yang jadi imam, Nabi jadi makmum. Tak ada. Memang tak ada. Ini kelebihan khusus Abu Bakar. Bila berlaku tu? Beberapa hari Nabi nak wafat. Antara akhir hidup Nabi. Sebab itulah mengikut ahlul hadis, dia kata hadis tu dah hadis-hadis lain sebenarnya lebih daripada isyarat tu. Lebih daripada isyarat. Misalnya ada hadis lain yang kita sebut dah sebelum ni, Nabi nak tulis mula-mula. Nabi nak tulis siapa dia, pengantin dia. Kemudian Nabi tak jadi tulis kerana sebab-sebab tertentu. Padahal selepas tu Nabi tu segar. Lepas tu katanya 5 hari lepas tu Nabi hidup lagi, Nabi segar, Nabi boleh pergi semaya Jumaat. Kalau lah Nabi nak tulis itu penting sungguh, berkenaan dengan pelantikan khalifah secara nas. Dan kalau betul gitu tiba-tiba Nabi tak tulis, yang jadi tidak amanahnya Nabi. Yang jadi tidak amanahnya Nabi. Apa Nabi tak tulis? Masa Nabi sakit, setengah-setengah sahabat bui pandangnya, biarlah moga Nabi duduk tengah meraca masa tu. Jadi kadang-kadang khabar, kadang-kadang tak. Tapi selepas tu Nabi khabar 5 hari lagi Nabi boleh pergi semaya Jumaat. Kenapa Nabi tak tulis? Kalau tadi masa sakit tu minta orang pergi ambil kertas, minta pergi ambil pen nak tulis. Masa segar tu boleh pergi ambil sendiri kertas, boleh pergi cari pen sendiri. Tapi kenapa Nabi tak tulis? Tu. Kalau kita kata jahat sahabat ni, sebab dia tahu dah, dia boleh agak dah, kalau Nabi tulis tentu Nabi tulis Sayyidina Ali tak jadi khalifah. Itu orang panggil kita andaya kita. Masalahnya kenapa Nabi tak tulis selepas tu? 5 hari lagi Nabi lepas tu hidup, dan Nabi boleh pergi semaya Jumaat lagi di masjid tu. Kenapa tak tulis? Kalau kita pergi gitu, itu sebenarnya kita memburukkan Nabi. Kita melebarkan Nabi ni seorang yang khianat terhadap amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi lagu tu, kesal dia tu. Tu. Jadi benda tu dia ada bahas khusus tu. Ulama bahas khusus tu. Jadi terbuktinya tak ada tulis, tak ada tulis. Tapi walau bagaimanapun kalau kita tengok, ulama berselisih pendapat, berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau kita perhati hadis-hadis yang telah kita kemukakan sebelum ini, kita akan tahu bahawa kebanyakan hadis-hadis itu, kalau mengikut ahli hadis, ni mengikut ahli hadis. Kalau kita perhati hadis-hadis hak sebelah bawah ni, hak kita sebut pada minggu sebelum ini, nampak jelas dia kata tu bahawa Nabi telah menaskan secara zahir bahawa sebenarnya Nabi nak Abu Bakar jadi khalifah. Ini pendapat jama'atum minal muhaddithin, sekumpulan ahli-ahli hadis. Tu. Sebab tu setengah-setengah ulama kata, okey, cuba kita baca, cuba kita faham molek hadis ni. Kita berasa lah ke mana? Gapo yang Nabi nak cerita? Nabi apa yang Nabi nak sebut? Nabi nak ayat gapo? Sebab hadis-hadis ni duduk dalam Bukhari Muslim yang benar. Hadis mula-mula sekali. Misalnya saya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Aisyah, wahai Aisyah, panggillah Abu Bakar dan adik-beradik engkau, ayah engkau tu Abu Bakar dan adik-beradik engkau. Aku nak tulis satu surat. Aku bimbang takut ada orang bercita-cita rasa berminat dengan jawatan khalifah ni. Takut orang itu kata sayalah paling layak. Nabi kata aku nak tulis. Lepas tu Nabi sebut, lepas tu Nabi pun sebut, wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakr. Ini ni riwayat hadis ni terdapat dalam Bukhari Muslim. Memang hadis sahih ni. Lepas tu bila Nabi sebut gitu, Nabi pun kata sebenarnya Allah dan orang Islam tak sedah pada orang lain melainkan Abu Bakar. Hadis ni khusus berkenaan dengan
Kira-kiranya pelantikan siapa yang menjadi khalifah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut gitu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam syarah hadis, dia kata ya Nabi tak jadi tulis tu sebab Nabi tahu. Allah sudah bagi tahu, sudah tetap dah. Nabi tahu bahawa memang Abu Bakar. Dan orang mukmin pun nak gitu. Dalam nas ni sebut. Dia terbukti selepas tu tak ada khilaf sebenarnya. Kalau ada pendapat kata Saidina Ali tidak baik pada wafat kecuali selepas 6 bulan selepas wafat Fatimah. Memang ada sebut tu dalam kitab, ada sebut. Tetapi ada juga sebut dalam kitab bahawa dalam riwayat benar, misalnya riwayat Baihaqi, Imam Baihaqi waktu mari riwayat kata Saidina Ali hari mula-mula lagi. Setengah riwayat kata hari kedua Saidina Ali bai'ah kepada Abu Bakar. Lepas tu katanya Saidina Ali ni tak tubik umuh dah 6 bulan. Lepas tu tak pergi sembahyang Jumaat kau Saidina Ali ni. Saidina Ali tak pergi sembahyang Jumaat pula kau. 6 bulan tak tubik. Kita kena ingat, kita kena tahu sejarah. Selepas kalau zaman Nabi, Nabi jadi tu imam. Zaman Abu Bakar memang dia jadi tu imam kalau dia ada di Masjid Madinah tu. Baik, kalau ada riwayat sebut kata Saidina Ali ni tak tubik umuh lah, tak jumpa nak Bakar 6 bulan kecuali selepas Fatimah wafat barulah dia bai'ah. Baik, itu kita terimalah, biarlah kita terima. Masalahnya ada lagi riwayat lain kata Saidina Ali nak hari pergi sembahyang Jumaat 5 waktu, Saidina Abu Bakar jadi tu imam. Ada riwayat tu. Kenapa kita tak guna? Sedangkan kalau kita ambil riwayat hak kata Saidina Ali ni aktiviti dalam masyarakat seperti biasa. Seperti biasa. Enggak riwayat tu ada. Apa yang kita nak dahulukan riwayat hak kata 6 bulan tak tobik rumah gini-gini. Hak tu boleh dipertikaikan. Tak pergi mai Jumaat lah kau. Banyak masalah putus hubungan 6 bulan. Sedangkan riwayat lain ada. Dia sebut kata gini. Kita nak ambil mana? Kalau kita ambil tu, dia jadi nampak konflik sahabat ni. Kalau kita ambil tu nampak balah, budak-budak nampak sahabat ni balah. Tapi kalau kita terima Saidina Ali aktiviti seperti biasa, ibadat di masjid Saidina Abu Bakar jadi imam, tidakkah jadi molek? Kau tak si molek? Dia musuh-musuh Islam, dia tak si lah molek-molek gitu. Dia nak suruh nampak balah. Itu tujuannya. Jadi sebenarnya kita kalau orang Islam, kita kena biar nampak molek. Selagi ada ruwayat tu. Dan memang ruwayat tu ada. Kena ada riwayat benar. Jadi dalam tajuk ni, kalau mengikut ahli hadis lah, ahli hadis pokok sekumpulan ahli hadis, dia kata sebenarnya jelas tu nampak tu. Bukan sebelah ni hadis, banyak lagi hadis lain. Hak terang, hak isyarat ada berlaku. Walaupun tidak sebut Abu Bakar aku lantik secara sah, secara khusus Abu Bakar, memang tak ada gitu. Tetapi walaupun tak ada gitu pun, dengan banyak gitu hadis tu, kita boleh faham. Kita boleh faham ni. Misalnya kita nak latih pengurusi masjid. Kalau orang biasa mari masjid sama ni, dia boleh agak perasaan dia tu. Tak seruak kira tak mari masjid tu. Tak seruak kira tak mari masjid. Kita nak latih EJK, nak latih pengurusi masjid ni tak. Walaupun kita kata pengurusi dulu hak besar tu tidak layak lah, hamba setuju latih kawan ni gini-gini, dia tak layak pun. Tetapi daripada ucapan dia kita nampak dia suka siapa. Dan kita pakai berasa siapa yang layak. Ni orang hak mari masjid sama tak usah kira, hak tak kenal tiang masjid tu tak usah kira lah tu. Pokok munafik tu tak kira. Kita boleh baca dah tu, kita boleh agak. Rumah kita adik-beradik 10 orang kita boleh tahu ayah kita saya siapa. Walaupun ayah kita cuba dah tu tak saya tunjuk tu, kita boleh agak. Enggak hak ni banyak kelima hadis ni tak ada bahasa nak bahawa Nabi ni suka pada Abu Bakar. Tak ada bahasa. Ke pelik tu. Padahal jelas sebab tu bila pelantik Abu Bakar tenang. Pelantik Abu Bakar jadi tenang masyarakat. Semua orang terima, tak ada bantah sebenarnya, tak ada bantah. Itu realiti. Lepas tu ada dalam kitab gini-gini tu, hak tu cerita buat-buat tu. Cerita buat-buat. Baik, kita tengok kan. Walaupun ahli hadis, sekumpulan ahli hadis menyebutkan bahawa Nabi telah menaskan secara terang mengatasi makna isyarat itu berdasar pada hadis-hadis, tapi jumhur ahlus sunnah wal jamaah, golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij, dia kata tidak. Nabi tidak menaskan. Nabi tidak menaskan. Kita kena faham lah. Nabi tidak pernah menaskan. Mana sebut dengan terang secara nyata kepada sesiapa pun yang akan mengganti. Nabi tak sebut dengan terang.
Sebut secara nas ni, sebut dengan terang sehingga tak boleh dah kita faham ke arah lain makna tu. Kalau dengan maksud begitu memang tak ada. Mana dalilnya? Dia kata misalnya riwayat daripada Imam Bukhari bahawa Nabi SAW ni, sebab dia banyak berlaku hadis Nabi dekat ni ketika Nabi nak wafat, seminggu Nabi nak wafat, itu banyak ada hadis-hadis tu, banyak ada situ. Hadis yang berkaitan dengan ketika Nabi sakit tu ada banyak hadis. Misalnya tadi Nabi suruh Sayyidina Wakar jadi tu imam beberapa kali. Aisyah cuba tolak, tak sah lah. Dia kata ayah ni kalau jadi tu imam agak jerit selalu. Sayyidina Wakar dia rakit, dia lembut hati dia, tak sah 2-3 kali. Nabi kata suruhlah Abu Bakar royak kepada Aisyah ni dia rasa tak sedap lah mengikut ulamanya, kerana ayah dia tak kata ambil kesempatan. Dia cuba tolak 3 kali. Sampai Nabi kata mu ni kata boh sebab keluarga Nabi Yusuf tak dengar kata, tak seolah lagi tu. Marah ke bini ni. Kalau Pak Syiah kata tengok tu dia rakar tu. Syiah dia kata tak boleh marah bini ni Syiah ni. Kalau marah bini sikit dia kata dia rakar lah. Tengok kumpul sahabat kita. Memang dalam kitab dia sebut gitu. Padahal Nabi tegur setara tu teruk benar dah dia kata ke Aisyah dalam kitab Syiah. Tak boleh. Parahannya apa tak bolehnya. Benar-benar lagu tu. Kadang-kadang tak balah pun lagu tu. Hak duduk pekong pinggir ke anak 10 kan saya sebut ni ingat tu. Nak boleh lagi jumpa Ustaz Imam 10 anak. Lepas tu kita nak kata balah ke lagu tu. Balah apa lagu tu? Balah dengan bini sikit-sikit bokeh cik aku kadang-kadang benar tu orang tak tahu ya. Nabi kata lagu tu amun dekat supaya keluarga, supaya adik-beradik Nabi Yusuf. Mana tak dengar kata seolah-olahnya. Tu Aisyah ni dia tak sinya kerana apa? Kerana takut orang kata. Jadi hadis-hadis gitu tu misalnya tak suruh orang lain. Jadi bagi yang berpendapat bahawa Nabi tidak menaskan sesiapa pun untuk menjawab jawatan khalifah dengan terang, antaranya riwayat Bukhari yang menjadi dalil mereka. Bila mana ketika Nabi sakit, Abbas, pak saudara Nabi lah, Abbas kata pada Sayyidina Ali, dia kata inni aral mauta fi wujuhi bani Abdul Muttalib fata'al hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Saya terjemah tu kan. Kata Abbas, dia kata pada Sayyidina Ali, dia kata pak cik Abbas ni pak dara Sayyidina Ali juga, adik-beradik Abi Talib lah. Dia kata pak cik nampak macam tanda-tanda kematian itu sudah ada dah tu pada wajah Bani Abdul Muttalib ni, anak Abdul Muttalib ni, Nabi lah maksud. Dia orang yang lebih berpengalaman. Dia nampak kalau kita muda-muda ni mati tu baru kita kata mati. Kalau orang tua kita tengok dia banyak pengecaman dia boleh agak dah. Orang pengalaman kan. Dia kata pak cik nampak pesen ni lekat benar dah ni. Gitulah bahasanya. Marilah kita tanya dia. Tanya Rasulullah ni maksudnya. Siapa dia lepas ni nak ganti dia tu. Bila Rasulullah wafat, sebab dia nampak Nabi ni macam memang nak mati, dia boleh faham. Jadi marilah. Sebenarnya layak dia tanya sebab dia ni pak saudara. Dia ni antara bai'ah pada Abu Bakar. Dia tak suri bercelaru. Kita kena ingat, sebab itulah penting kita tahu suasana di zaman Madinah ni macam mana. Sebab tu dalam kitab ni, tajuk selepas ni dia buat bagaimana situasi politik selepas Abu Bakar ambil jawatan khalifah. Tak apa dia kena tahu. Dan Abbas ni orang pengalaman. Kita kena ingat tindakan sahabat besar tu sebenarnya dia berkait dengan situasi tu. Kita kena tahu tu. Dia tengok keadaan ni kata perlu gini. Dia bukan nak jawatan sebab dia ni antara dia bai'ah awal pertama bai'ah dah dia ni. Dia ajak saya kita tanyalah. Fa in kana hadzal amra fina alimnah. Kalaulah jawatan khalifah maknanya jadi pemimpin selepas Nabi wafat hak kita, mana kita akan tahu. Tu je nak tahu. Apa jawab Sayyidina Ali ya? Sayyidina kata dia kata saya lah demi Allah Sayyidina Ali kata kita kalau nak tanya lah, kami ni masa Sayyidina Ali bercakap bagi pihak dia dan pihak keluarga Bani Hashim. Kami ni kalau kami nak tanya Rasulullah lah, tiba-tiba katakanlah Rasulullah kata selepas ni orang lain,
Tidak anak-beranak Bani Hashim lah maknanya. Lepas tu lama puak kita tak setuju pula. Dia puak kita tak akan beri jawatan tu kepada orang lain. Lama jadi lagu tu pula. Jadi kalau lagu tu mana kita sudah langgar arahan Nabi, baik tak usah tanya lah. Tengoklah jadi lagu mana. Lama kalau tanya kan Nabi kata tidak mu. Kan merah muka pula. No. Dia kena cerdas lalu. Wah tu orang cerdik, dia kena lalu, dia kena andas lalu. Misalnya kita tanya, tanah ni boleh siapa? Pok dia tengah sakit, nak beri ke adikmu. Sudah balas tak ada mati lagi. No. Balas tak ada mati, bubuk tak ada jadi saka lagi tanah, bubuk dah. Jadi lagu tu sebab tu orang cerdik dia tak tahu. Tengok, biar kat dulu tu jadi saka, ayah hidup ni tak ayah saka lagi. Lama kan orang kita bila ayah awal-awal balas dah. Hak lepas ayah mati sakit ke? Jadi Zainal Ali kata tak asal lah. Sebab gini kena ingat hadirat-hadirat, kena ingat. Sebab tu ulama kita dia tengok benda ni halus. Dia kata perbincangan ni bukan perbincangan peribadi. Sebab Sayyidina Ali kata ni, kalau kita tanya kita tu bukan bermakna dia. Sayyidina Ali dia tidak gitu. Sayyidina Ali tidak gila jawatan. Orang yang dididik oleh Nabi, seorang yang hebat Sayyidina Ali, dia bimbang orang lain. Sebab ketua-ketua dia melibatkan penyokong yang ramai. Kadang-kadang pemimpin tu walaupun dia tak sis, taman dia tak boleh rakyat, dia tak sis, nak jaga orang belakang dia ni. Kita kena faham bab politik ni. Sakit tahu mana pun dia kena buat segar masa politik ni. Jangan kita main. Kalau tidak taruh pasal-pasal, cari penyakit. Pasal lagu tu politik, kena faham lah. Jadi hak ni kalau kita tengok nampak macam tanya ke apa, jangan kita tahu ni gila jawatan ni. Dia kadang-kadang ni desakkan, kita kena tahu desakkan masyarakat Bani Hashim ni masyarakat besar. Dia pemimpin, dia orang utama, jaga tu hal ehwal Masjid Haram tu dia jaga. Antaranya bahagian dia ada aspek-aspek tertentu yang dia jaga. Tu. Lepas tu dia ni memang keluarga Nabi. Jadi tapi kalau Sayyidina Ali tak asal, tanya apa lama? Dia tak apa, sebab tu ulama kata Sayyidina Ali dia tak ada masalah. Dia bimbang, takut muka ramah kan ni? Ramah. Sebab kita pun kecek, aku tak apa orang lain tu. Kita pun kecek gitu ada bab saka ni. Maknanya kita kena ambil kira juga. Dia bab kepimpinan ni, dia kena kecerdikan tu dia luar biasa. Ni. Sayyidina Ali kata demi Allah saya. Ni dia nak ayat sikap dia. Saya demi Allah, saya tidak akan tanya Rasulullah. Sayyidina Ali kata saya tidak akan tanya Rasulullah. Serah Tuhan lah tu. Tuhan maha tahu di mana dia nak letak kepimpinan. Tuhan maha tahu. Seperti Tuhan Allah ni maha tahu pada zuriat, pada sulbi siapa dia nak letak jawatan imam, jawatan Nabi ni. Begitu juga jawatan imam, jawatan khalifah, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu dia nak letak siapa dia nak wis siapa jawatan Nabi, jawatan Rasul. Begitu juga jawatan khalifah ni dia tahu. Kita minta pun kalau Allah tidak takdir ke kita tak akan dapat. Seperti mana takdir Nabi ni kau kan ramai. Setengah kata 13, setengah kata 12, setengah kata 14 nikah. Hak 9 tu hak kekal, hak 9 tu hak ada serentak tu. Lepas tu cerah sapu-sapu semua 13. Gitu. Takdir tu tak ada seorang buk Bani Hashim. Tu takdir lah betul-betul, mari takdir. Tak ada seorang buk Bani Hashim. Sehingga kalau kita tengok dalam sejarah pupuk Bani Hashim ni, dia rasa sedih, kata Allah, dia kata pupuk kita ni tak ada seorang abuk lah. Padahal anak-beranak kita nak Muhammad ni nikah dengan orang lain sampai belah-belah, tak ada seorang pupuk kita nak jadi lola dengan Ummu Hanik tu, kakak Sinali, tapi tak jadi. Kayak dia sedih tu. Sebab tu ulama ulas dalam kitab, dia kata itu pengajaran kepada kita. Sebab Bani Hashim ni lah yang paling kuat tentang Nabi di zaman Mekah ni, lawan Nabi. Bani Hashim ada juga bobok dia tu masuk, tapi kat kira-kira dia lepas tengok Abu Lahab tu siapa? Pak darah benar itu. Noh, bobok dia asal lama juga. Hak jadi kepala pengaknya kita kata. Mana kecil sangat dah. Puak dia ni yang sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama sebut, ini nak beri pengajaran kepada kita. Bila dia tolak Nabi, tolak rahmat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala buat gitu. Akhir sekali dia menyesal. Bila dia masuk Islam, menyesal. Allah tak ada puak kita. Jadi puak kita ni tak ada. Ummul Mukminin tak ada seorang pun Bani Hashim. Dia sedih juga tu, Bani Hashim tu. Akhirnya dia sedih juga. Tu. Jadi bila takdir lah, kita takdir. Panggil takdir.
Berlaku gitu, tapi iktibar untuk kitanya ke dia? Dia kebaikan ni kadang-kadang dia mari sekali ya. Bila dia pergi dia tak mari dah. Tengok tu sepatutnya, kalau sepatutnya dah. Mana pok kita lah, sepupu ke dua pupu ke nikah dengan Nabi, lebih baik lagi. Jadi tak ada seorang habuk. Orang panggil Ummul Mukminin, tak ada seorang habuk daripada Bani Hashim. Memang pok dia melahirkan rasa sedih jugalah kira-kira tu. Itu takdir ni pun gitulah juga. Sebab Nabi ni dia nak beri jawatan ni, dia tidak kira, ni sepupu kita, saya nak kita beri dia lah. Nabi tidak lagu tu. Itu kita lagu tu. Dia tidak ambil kira gitu. Dia kira hak layak. Hak layak. Kadang-kadang hak layak ni tidak keluarga kita. Sebab itulah kalau kita nak ada kepentingan mengatasi kepentingan masyarakat, dia akan rasa kita pun ada kepentingan. Tetapi tengok kepentingan masyarakat ni lebih kita dahulukan. Walaupun nak kira anak memang gitu, tetapi dia akan timbul masalah. Ini tersebut mengikut Qadi Ibnul Arabi. Sebab Ibnul Arabi ini salah seorang tokoh yang membuat pembersihan dalam sirah ini. Ini kitab dia ni, Al-Awasim min Al-Qawasim fi tahqiqi mawaqifis sahabah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab ni khusus bincang tu ya. Ibnul Arabi, ada alif lam, Ibnul Arabi, Qadi Abi Bakr Ibnul Arabi. Dia bincang panjang lebar lah. Sini sebahagian dia ambil. Jadi kata Qadi Ibnul Arabi, Abu Bakr Ibnul Arabi, dia buat komentar ni hadis ni. Apa yang dia kata? Kata Qadi Ibnul Arabi, dia kata hadis ni sebenarnya membatalkan dakwaan orang yang mendakwa bahawa Nabi telah mengisyaratkan khalifah itu kepada Sayyidina Ali. Sebenarnya Nabi memang isyarat lebih kuat. Isyarat Nabi walaupun tidak secara nah juga pada Sayyidina Ali, tapi isyarat Nabi dalam hadis lebih kuat pada Sayyidina Ali. Kata Qadi Abi Bakr Ibnul Arabi, dia kata berdasar pada hadis ni tak ada. Cuba tengok, Sayyidina Ali pun tak tanya lah. Dan kita kalau hadis ni kita terjemah ni, kita tengok tak ada langsung tu nampak tu bahawa Nabi isyarat pada Sayyidina Ali. Tak ada tu dalam hadis ni. Dan bila Ibnu Abbas, bila Al-Abbas, pak saudara dia, pak cik dia ajak dia, tidak suruh dia tanya, ajak dia, kita pergi tanya, dia tak terlibat. Makna dia ni orang molek. Moga Nabi dalam hadis Nabi kata siapa dia minta jawatan jangan bui. Jenis hok minta jawatan Nabi tak siwi. Nabi ayat petang lagi. Ada lah hadis khusus. Enggak sahabat dia ingat semua hadis tu. Kita yang tak ingat. Nabi dia ingat semua tu. Orang jenis minta jawatan ni lah. Kena beringat hati-hati lah. Dia ada masalah jiwa tu. Dia ada masalah jiwa. Kena beringat lah. Secara umumnya gitu. Tetapi kalau dalam keadaan tak ada orang layak, kita rasa kita boleh dengan maksud amanah, tu bab lain. Ada dalam fiqh bincang tu. Tapi dalam keadaan siapa nak siapa habis pitihnya camping nak misalnya, itu rasanya tidak berapa sesuai lah. Kecuali setelah hari lantik kita setuju, tu bab lain. Ni nampak rela habis harta sebelum orang lantik tu usaha dah. Rasanya tidak berapa molek. Kenapa tu? Gitulah. Selain daripada itu, ini antara dalil, maknanya kumpulan yang menyebutkan bahawa Nabi tidak menaskan. Dalil lagi ya. Misalnya satu riwayat dalam Musnad Al-Bazzar, dia sebut, dia ambil satu riwayat daripada Hudzaifah Ibn Yaman. Kata Hudzaifah, para sahabat tanya Rasulullah, ni ada mengikut riwayat Hudzaifah dalam Musnad Al-Bazzar, dia kata sahabat tanya Rasulullah, ala tastakhlif alaina, kenapa Rasulullah tidak lantik hak pengganti Rasulullah untuk urus hal ehwal kami? Rasulullah lantik selalulah siapa dia pengganti Rasulullah. Bapa tidak buat gitu. Ni ketika Nabi sakit juga berlaku ni. Ni semua ni kini berlaku ketika Nabi alah ketak segar ni. Tu. Nabi pun jawab, inni anistakhlaftu alaikum fata'suna khalifati yanzilu alaikumul azab. Nabi kata sesungguhnya kalaulah aku lantik pengganti aku, putera mahkota lah kita kira,
Gitu. Ataupun khalifah, aku letak nama lalu istihar. Tiba-tiba kalau ada di kalangan puak kamu tak terima aku khalifah, aku lantik secara nas itu, aku tu azab kepada kamu, kena beringat sikit. Aku bimbang gitu ya. Jadi hak ni maknanya sebab Nabi bercakap dalam konteks politik mana Nabi melihat secara umum masyarakat, bukan melihat pada Sayyidina Ali, tidak melihat pada Sayyidina Abu Bakar, tidak melihat, dia tak tengok tu ni. Hadis ni Nabi tengok masyarakat. Dia tak using ni, sahabat besar-besar dia tak using. Wak gapo pun ikut, sanggup perang. Sahabat-sahabat orang-orang lain ni, hak baru-baru masuk Islam, hak tak kejap mana ni. Tu lagu mana jadi? Jadi bila ramai yang langgar perintah aku, dalam hadis sebut kalau manusia ni buat maksiat secara skala besar, buat maksiat secara meluas, itu cepat turun azab. Kalau turun azab kerana maksiat berlaku dengan banyak, lebih 50%, 60%, 70% orang yang deraka Tuhan serentak, dia itu sebenarnya cepat azab tu turun. Dan azab tu kalau turun, dia tidak turun kena sorang, dia kena habis azab yang melata tu. Nabi kata dia bimbang tu. Sebab masyarakat ni dia tidak serupa cara mikir tu. Sebab tu nak layan masyarakat ni dia payah. Sebab apa? Dia tak serupa. Orang Melayu berkata lain padan, lain belalai. Dia tak serupa cara mikir tu. Payah lah. Kita rasa molek benar dah gini lah. Tetapi yang kritik kebuk. Nak buat mana? Jadi benar-benar gitu lah. Nabi tak using sahabat-sahabat dia, hadut belakang dia, sah pertama dia tak using. Nabi tak using sahabat ada sah pertama hadut belakang. Sebab dalam hadis Nabi ke hak pokok munafik hadut belakang. Dalam hadis Nabi hak duduk belakang, duduk ngita pun sah perempuan tu pokok munafik tu. Nabi usia tu, puak tu pun ramai juga. Tu bimbang. Ni Nabi sebut ni atas dasar politik, atas dasar politik. Yang kedua, yang ketiga. Tapi hakim hakim sebut dalam mustadrak dia hadis ni. Tetapi dalam sanad hadis ni ada masalah. Sebab ada perawi dhaif dalam sanad hadis. Dia tak sebutlah siapa, tetapi ada perawi dhaif. Tak apalah tu. Okey, baik. Yang ketiga, wa ma akhrajahu asy-syaikhan an Umar annahu qala hina tu'ina. Dalam Bukhari Muslim, dalam kitab Bukhari Muslim ada riwayat daripada Umar, Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar ditikal oleh Abu Lu'lu'ah tu. Abu Lu'lu'ah tu. Sayyidina Ali kena Sayyidina Umar kena tikal. Ketika dia kena tikal tu, sebab Sayyidina Umar ni bila dia kena tikal tu, dia beberapa hari lepas tu dia mati. Tidak mati selalu. Katanya dia punya dia macam itu, dia belok gitu, sepalawi ayat gitu. Pisah dia guna tu. Dia kena tu dia heret tu dia putus itu dalam. Bukan tikal saja. Dia itu tu main dia heret gitu kan, dia sakut lah. Kena di sini. Di belakang Sayyidina Umar. 3 hari lepas tu mati Sayyidina Umar. Ketika dia kena tikal dalam keadaan sakit tu, Sayyidina Umar kata, kalau aku lantik pengganti aku, katakanlah aku, bila ni dia sakit sebab dia berpuasa, Sayyidina Umar berpuasa, dia nak mati dah keadaan sakit. Kalau aku lantik khalifah aku, pengganti aku, maka sebenarnya orang yang lebih baik daripada aku pun buat gitu. Sayyidina Abu Bakar. Memang Sayyidina Umar ni, Sayyidina Abu Bakar lantik dia dan dipersetujui oleh semua sahabat. Kalau aku buat gitu, orang yang lebih baik pada aku pun buat gitu. Siapa dia? Abu Bakar lah. Tetapi kalau aku biarkan, aku tidak latih, ni, kalau aku biarkan kamu pilih sendiri siapa khalifah kamu, siapa pemimpin kamu, aku tidak lantik, tidak tentukan secara khusus, maka hak buat gitu orang yang lebih baik daripada aku juga, iaitu Rasulullah. Banyak lagi lah riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa tidak lantik. Maknanya Sayyidina Umar sebut bahawa kalau aku tidak lantik, ada juga orang buat gitu. Siapa dia? Orang yang lebih baik pada aku, Rasulullah. Maknanya Rasulullah ni dia tidak lantik secara nas Abu Bakar jadi khalifah. Jadi kalau aku buat gitu, aku ikut Nabi, molek juga.
Kalau aku latih, aku ikut Abu Bakar, molek juga tu. Jadi lagu mana? Akhir sekali dia pakai tinggal gitu. Suruh pada sahabat. Setuju Sayyidina Uthman berlaku, menantu Rasulullah. 2 orang anak Nabi dia. Beberapa hadis Nabi sebut dia ni ahli syurga. Sayyidina Uthman itu. Dia Syiah kata dia ni makan duit zakat dan sebagainya. Sayyidina Uthman ni kaya, dia tak ada nak makan duit zakat. Sayyidina Uthman ni kaya. Sayyidina Uthman ni kaya. Kira lah kaya tak kaya dia boleh beli sumber air di Madinah tu. Dia boleh beli sumber air di Madinah. Dia ada satu telaga besar lah telaga ni, memang air tu dalam, sehingga boleh bukan sekadar boleh buat minum, air banyak, boleh guna buat jiuh tanam. Jadi buat milik orang Yahudi telaga tu. Jadi buat Yahudi ni jahat tak jahat dia, dia sama pun dia nego sama Yahudi. Dia cah berapa setimo air. Jadi orang Islam nak ambil air dia cah mahal. Tarif dia tu mahal. Susah lah orang Islam. Memang tersesat orang Islam. Tapi itu sumber yang ada. Sayyidina Bakar ke kan? Sama Sayyidina Uthman, katanya ni. Dia pun kita tanya orang Yahudi tu, mu nak jual berapa telaga ayat kaki? Katanya dalam riwayat sebut, memang dia tak ayat jumlahnya. Cuma disebut bahawa Yahudi tu dia letak harga terlalu tinggi. Sayyidina Uthman kata, tak apa, aku bayar. Terkejut dia. Tapi jual lalu, dia siapa dia nak beli harga tu? Kalau tidak Sayyidina Uthman dia mikir lagu lain. Dia tidak mikir dia. Dia beli telaga tu, patut dia isytihar. Dia isytihar, siapa dia nak ambil air ni free. Tak kira Yahudi, tak kira Islam. Bila Nabi tahu cerita tu, Nabi kata tidak akan ada amalan yang boleh membinasakan Sayyidina Uthman. Semua ulama kata hadis tu jelas bahawa Sayyidina Uthman itu ahli syurga. Ahli syurga. Kaya setara tu dia tak ada nak makan duit zakat tu. Tak boleh sahabat sikit ke habuk, tapi si dia boleh kata gitu. Abbas ni Abbas tu pak darah Sayyidina Ali. Makan duit zakat. Zaman Sayyidina Ali mereka pak darah ni waktu lari duit zakat daripada Kufah, daripada Mesir tu. Pak klik ke Madinah. Tahu banyak mana? 2 juta dirham. Kita baca dalam kitab dia lah. 2 juta dirham. 1 dirham ni 25 riyal dia nilai dia ni. Kali. Kali. 25 juta. 50 juta. Ya. Ada lah ni kalau kita tengok dalam internet 24 ringgit. 1 dirham 24 ringgit. Nilai dia ni. Mudah lah tak tarik internet itu lalu. Nilai situ Baghdad gini. 2 kali. 2 juta dirham nyawa lagi. Berjerit Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tulis surat. Banyak gini-gini sedar dia. Nak suruh dia hantar balik lah. Dia kata ke mana? Abah jawab, aku ambil sebelum ni banyak lagi pada tu. Parguk sungguh Syiah nyawa kerja. Abbas tu boleh dia buat fitnah lagu tu. Ambil daripada Muslim 2 juta dirham. Lepas tu Sayyidina Ali atas surat dia nasihat gini sebutlah. Mengaku gini-gini suruh dia takut tu. Ni tak hantar klik. Kita ni anak beranak ke macam-macam. Sayyidina Ali royak dia pun jawab. Dia kata sebenarnya dia ambil sebelum ni banyak pada tu dah. Tengok tu 2 juta ni sikit lah. 2 juta. Tak, 250 juta. Parut selalu temu nengu kita baca kitab dia. Tak ada sebut lagi kitab dia. Tapi bila dia sebut cara mut'ah, antara dalil dia mut'ahnya, Abbas itu menghalalkan mut'ah. Ini dalil dia. Ni sahabat Nabi, sahabat besar Nabi ni menghalalkan mut'ah. Tengok tu. Padahal dalam kitab lain dia kutuk kawan ni hancur lembu. Tapi bila dia nak dalil bid'ah, dia kata saya nak Abbas juga. Tu dalam kitab dia Syiah ni. Sampai begitu sekali. Jadi ulama kita tulis ni pun sebenarnya kerana masalah Syiah lah sebenarnya yang jadi timur masalah ni. Padahal tak perlu timur masalah dah sebenarnya. Tapi terpaksa orang-orang kita ni boleh terima ni. Orang kita boleh terima ni. Tu. Sebab muka sejarah ni tidak ditapi. Sejarah tingkat telima, tingkat tenai kita baca dia tidak ditapi. Pakai jumpa je lah. Terima. Siapa orang kita boleh sebut ke Sayyidina Hasan nikah 400. Orang kita buat kuliah benar 400 nikah. Tu pun nak lagi. Dalam kitab tu sebut dah nikah 400, nak seorang lagi. Makna dia cerah. Pak cerah seorang je sama. Jadi pak sama.
Apa 400. Dia cerita tu, ni hak je sebut ni ulama besar juga. Ada lagi lah ni. Nak ayatnya dalam sejarah setahu tu lah. Tapi kita boleh terima. Pada cerita tu tak betul. Jadi benda-benda lagu ni memang ulama umat Islam boleh terima. Tu kita pelik tu. Sebab tu perlu kita dapat penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Okey, baik, tak apalah, biarlah hak cerita nasihat tu lah, biarlah. Nak ayatnya cerita dia siapa bila saya nasihat hantar wakil pergi nak pindah seorang anak orang Islam lah kira-kiranya sebut tu. Kawan tu pun jerit pok atina tu. Orang tanya apa jerit tak seh kau jadi ambil anak cucu Rasulullah jadi natu. Ni kau 400. Dia kata aku bukan tak seh. Aku bimbang takut anak aku nikah dia cerai anak aku jadi benci kepada ahlul bait Nabi. Aku bimbang tu ya. Nak yang tak sih rasa benci pada ahlul bait Nabi. Kalau we anak namanya cerai, kita jadi nak marah. Jadi bila kita nak marah kepada cucu Nabi supaya marah ke Nabi. Mana sih ahli buat cerita. Padahal susah nasihat tu kita tidak ketua muda syurga. Lagu tu berangan ketua muda. Ni kau 400. Kalau lo ni kau ruang gada. Ni kau 400. Itulah calon ketua muda syurga. Jadi ketua muda syurga. Hadis tu lagu mana hadis hadirat kena cek lah. Apa dalam syurga ni ada orang tua ke? Dalam syurga ni ada orang tua ke? Yang perlu pada ketua pemuda lah. Dia kalau ada ketua muda, mesti ada ketua wanita. Ketua ke dia? Mesti ada. Ketua ajak mesti ada. Takkan ketua muda saja buat ke dia? Jolok ke hadis tu. Kena cek lah hadis-hadirat. Cuba saya mau hadis tu betul ke tidak. Jadi benda-benda gini hadis-hadirat perlu kita perhati. Selain daripada itu, okey, baik, tak apalah. Itu antara dalil lah. Jadi bagaimana kita nak kompromi ni? Sekarang ni ada setengah ulama, khususnya ahli-ahli hadis lah, jamaatun, sekumpulan dari ahli hadis dan ulama dari kalangan jumhur ahli sunnah, majoriti ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah, Khawarij, dia kata Nabi tidak menaskan. Tak ada nas secara tu, tak ada. Isyarat tu ada lah. Okey, baik. Sekarang ni kita nampak macam bercanggah tu. Lepas tu dalil yang digunakan oleh jama'atun minal muhaddithin, sekumpulan dari kalangan ahli hadis, apakah orang yang kata dia lawan dia lah, kata tidak nas, tak tahu ke hadis tu? Masing-masing kedua belah pihak ni dia tahulah ke hadis tu, tapi kenapa berlaku lagu tu? Tu. Jadi bagaimana kita nak kompromikan hadis tu? Kerana nas ini hak kita sebut ni boleh dikatakan semua tahu hadis ini. Tapi kenapa berdasar pada hadis ni setengah ulama kata Nabi menaskan. Tapi ulama lain yang juga melihat hadis tu, dia kata Nabi tidak menaskan. Apa maksud tu? Kita ambil sikit kan. Secara ringkas, lepas tu kita bincang minggu seterusnya. Jadi bila melihat pada kedua-dua pendapat ini, sebenarnya sebab hadis ni kita sebut dah sebelum, kita tidak ulang lah. Jadi ulama yang kata Nabi menaskan, dia tengok hadis ni, Nabi lah suruh Abu Bakar jadi tu imam. Lepas tu sebut tu ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Sebut tu Allah tidak mahu, orang mukmin pun tidak mahu kecuali Abu Bakar lah. Hak tu berkait dengan nak jadi imam sembahyang. Imam sembahyang dia gambar sebuah kepimpinan. Tu jadi Nabi bui gitu, lepas tu Nabi jadi makmum. Mana ada Nabi jadi makmum? Tak ada. Ketika Nabi ada, Nabi hadir. Ketika Nabi hadir tidak musafir, memang tak ada orang lain naik jadi tu imam, Nabi jadi makmum, tak ada. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Tu. Baik. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan dengan ulama, khususnya jumhur ahli sunnah, yang kata tidak ada satu nas yang terang yang Nabi sebut secara terang bahawa Nabi melantik seseorang, dialah yang menjadi pengganti dia. Tak ada itu dengan maksudnya sebut dengan ta'yin nama misalnya. Tak ada. Tu hak kata tak ada tu. Dia hak kata tak ada ni, dia terima isyarat, dia terima. Cuma sebesar ni lah saya kata, misalnya Nabi kata aku secara resmi aku ikhtiar bahawa aku lantik Abu Bakar jadi pengganti aku bila aku mati. Itu hak lagu tu tak ada. Jadi hak isyarat itu memang dia terima. Sebab tu mana keluarga Nabi pun selepas pada tu memang terima. Sebab dia berasa Nabi nak gitu. Sebab berdasar pada isyarat-isyarat dalam hadis. Lepas tu nampak Nabi suruh jadi imam.
Itu. Walaupun tu email semaya, bukan tu email merintah negara. Jadi gitu maksud dia. Hak kata tak ada tu tak ada hak terang. Sebut ain secara nama khas tu tak ada. Secara terang tak ada. Tapi isyarat tu semua terima. Dan yang dimaksudkan oleh kelompok khususnya ahli hadis yang kata bahawa Nabi SAW menaskan pengganti dia sebagai khalifah itu maknanya nas secara isyaratan. Secara isyarat. Dan Nabi menceritakan, Nabi isyarat kepada jawatan khalifah. Dan Nabi menceritakan tentang jawatan khalifah, tapi kias kepada semaya Jumaat, semaya 5 waktu. Semaya tu saya nak wakaf. Tu maksud dia ni. Dan mereka ini, yang ni orang yang kata nas, dia kata kita kena beza. Dia ada istilah dia antara isa bil istikhlaf dan ikhbar anil khilafah. Jadi kami kata Nabi menaskan tu adalah dengan erti ikhbar anil khilafah. Nabi cerita tentang khilafah dan dia kaitkan dengan Abu Bakar. Gitu. Tetapi Isa mewasiatkan, sebagai wasi Nabi, mewasiatkan. Mana wasiat ni dia bagi terang. Wasiat ni kena terang. Kalau tak terang, lagu mana wasiat tak terang? Hak terang lagu tu dalam bentuk wasiat. Isa bil istikhlaf, mewasiatkan menjawab jawatan khalifah selepas dia mati. Hak tu memang tak ada. Tapi Nabi menceritakan dalam bentuk isyarat bahawa khilafah ni kena pada Abu Bakar. Hak tu nampak terang. Terang mana? Hadis tadi. Beberapa kali suruh ketika Nabi sakit, Nabi suruh Aisyah wayak kaya dia jadi tu imam tu. Tu. Lepas tu bila Nabi pergi Sayyidina Abu Bakar nak undur, Nabi buat gitu. Suruh Abu Bakar jadi tu imam. Jadi benda-benda gitu tu dia kata tu ikhbar bil khilafah. Bukan Isa ni wasiat. Sebab Syiah dia kata wasiat. Wasiat ni maknanya bertulis. Ada kenyataan, ada nas, ada ayat dia gini. Lepas tu tak ada apa mana? Sahabatlah buatnya. Itulah. Bila tak ada tu dalam Quran sepatutnya ada. Lepas tu tak ada lagi lah mana? Sayyidina Abu Bakar lah buatnya, Sayyidina Umar. Dia buatnya. Hadis-hadis hukum dia buat. Memang gitu dalam kitab dia sebut. Tu dia panggil akidah wasi. Wasi ni. Sebenarnya akidah ni hak mula-mula wak keluar siapa dah? Abdullah ibn Sabah, Yahudi tu. Hak tu sebenarnya waktu itu kenyataan tu. Mari daripada San'a ni, mari ni. Buat Yahudi ni. Dalam kitab Bazlul Majhub fi isbati musyabahatir Rafidah bil Yahud, ada satu kitab panjang juga 791 muka surat. Dia bahas tu saja. Dia kata sebenarnya Ibnu Sahabak ni cerita ni bawa kata Nabi menaskan secara wasiat bahawa Sayyidina Ali jadi khalifah. Tiba-tiba sahabat tak ikut. Sebab sahabat jadi kafir. Itu laku sebab apa tu? Sebab langgar wasiat Nabi. Sebenarnya dia kata wasiat tu waktu ubik kenyataan lagu tu. Ni waktu ubik ni dia punya kenyataan lagu ni bahkan hak ni akidah ni. Wasiat Nabi telah menentukan Sayyidina Ali menjadi khalifah secara wasiat, bertulis, ada kenyataan dan benda tu dinaskan melalui wahyu oleh Allah. Ini adalah akidah Syiah, bukan fiqh Syiah. Ni akidah dia. Tak percaya tu memang kafir. Itu dalam kitab dia. Bukan kata bab fiqh tu, bab wasiat. Sebab dia kepimpinan ni dia duduk dalam bab akidah. Dalam bab akidah. Gitu. Jadi sebenarnya hak tu adalah mula-mula waktu kenyataan tu, faham itu adalah Abdullah ibn Sabah. Yahudi daripada San'a ni. Dan dia ni setengah ulama kata dia ni adalah pakar strategi. Dia bijak ni. Nak dia kecek pun sudah. Dia rangu habis ni sekitar tepi Jaziratul Arab ni. Nak ayat Sayyidina Uthman ni jahat gini. Dia lah antara sebut Sayyidina Uthman ni kronism, nepotism, makan duit zakat gini. Dia lah buat. Di Mesir terima tu. Apa-apa tu turun bunuh Sayyidina Uthman sebenarnya. Jadi inilah. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan berkait dengan ni. Selepas ni lah kita akan bincang semula ni. Jangan setakat itulah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.